Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, kali ini kita akan bincangkan pula, kita akan masuk kepada integration Integration. Jadi mula-mula ni kita akan bincangkan mengenai Riemann sum and rectangle method. Alright? So jadi dalam subtopik ini rectangle method for finding area. So ini adalah mula-mula di dalam integration, macam mana kita nak mengira luas di bawah graf dengan menggunakan Riemann sum dan juga rectangle method. Sebelum kita guna rumus dan sebagainya kan. Ini adalah basic foundation penggunaan Riemann sum dan menggunakan rectangle method. Okey, jadi kita lihat contoh kat sini. Right. Ini adalah benda basic di mana we are given a curve macam ni, fx katakan, and kita nak mencari luas di bawah graf. Jadi apabila kita menggunakan Riemann sum dan juga rectangle method, jadi maknanya kita akan buat partition. So maksudnya kita akan pecah-pecahkan curve ni kepada beberapa bahagian dengan menggunakan rectangle macam ni lah. Yang ni kan. Jadi secara umum dia, kalau dia lagi kecil dia punya kotak ni, partition ni lagi kecil, bermaksud dia lagi accurate. Dia lagi accurate. So terpulang kepada kita nak pecahkan kepada berapa banyak rectangle yang kita perlukan. So jadi kita nampak kat sini kan, divide by several rectangle. So yang ni bergantung So cuma dekat sini apabila kita nak mencari area under the curve, ada satu benda yang penting, iaitu dia punya endpoint dia, selang ni. Nampak kan? So jadi kalau kita diberi satu function fx misalnya macam ni, of course kita akan diberi nilai a dan juga nilai b. Ini kita sebut endpoint lah sebab kita akan gunakan endpoint ni untuk mendapatkan sesuatu nanti. Right? Okey. Sekarang ni apabila kita nak mencari luas di bawah graf dengan menggunakan cara tadi tu, kita ada formula. Kita ada formula, iaitu ini dia formula dia, iaitu summation fx I darabkan dengan del x. Del x ini kita boleh dapatkan daripada b tolak a per n. B kita tahu kan, a kita tahu kan, sebab a dengan b ni adalah endpoint dia, macam rajah ni kan. Saya terangkan dulu ni, ini selang ni, ujung ke ujung ni, endpoint ni ini A dengan B memang kita akan tahu. Memang biasanya akan diberilah. Lepas tu yang N ini pula, N ini adalah merujuk kepada bilangan partition yang kita nak buat, ataupun bilangan rectangle, ataupun disebut sub-interval. Yang ini. Yang ini. Sub-interval. Ini bergantung kepada soalan. So kalau soalan tu kata N sama dengan 4, bermaksud partition tu ada 4, kotak tu ada 4. Itu kita tengoklah. Dan biasanya semua maklumat ini diberi. Yang ini semua maklumat ini diberi. A kita tahu, B kita tahu, N pun biasanya akan diberi. N tu 3 ke, N tu 4 ke. So it depends on question. So this part yang warna merah ni biasanya settle. Ini adalah Bezier X ini. So maksud dia Bezier X ni bermaksud setiap ini. Macam ini A kan, lepas tu kan ada nilai selepas A, lepas tu ada nilai lagi kan. So maksudnya Bezier tu sentiasa constant tau. So del X ni adalah merujuk kepada Bezier setiap selang ini. Contoh kalau A ni 1, contohnya kalau kotak ni ada 4. Contohnya kotak ni ada 4, so A ni 1 dan B ni 5 katakan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa kotak tu? 1, 2, okey. So maknanya kalau ini 1, ini 5, kotak ni ada 4, makna setiap satu ni akan jadi bernilai 1. So 5 tolak 1 bahagi dengan 4. So macam tu. Okey, tak apa. Nanti saya jelaskan dalam contoh di bawah. Baik, yang fx ini pula apa? Del x ni kita dah tahu. Yang fx ini pula adalah nilai y pada nilai x yang tertentu. Right? Nilai y ataupun nilai fx pada x yang diberi. So biasanya function ini
diberi di dalam soalan. Jadi kita nak mencari kalau fx itu diberi, maka kalau fxi, apakah nilai dia? Kita kena cari satu persatu. Itu maksud dia. Jadi I ini disebut sample point. Ya, sample point. Baik, saya nak membawa contoh satu kat sini. The connection between n dan I dan xi ni. N ni kita tahu kan, n ni adalah subinterval ataupun bilangan kotak, bilangan partition. Ya, ini adalah rectangle dia. Ya, katalah rectangle tu, katalah kotak tu ada 3. Maksud dia kita nak pecahkan kepada 3 bahagian. Jadi kalau n sama dengan 3, maksud dia x tu adalah n plus 1 sample point. Maksud dia macam ni. Kalau n 3, point tu ada 4. Faham tak? Kalau n 3, kotak ni 3, point tu ada 4. Kalau n tu 5, maksud dia n tu ada 5 kotak, maksud dia x tu sample point ni ada 6. Ada 6 point. Jadi kalau kita lihat contoh kat bawah ni kan, contohnya n sama dengan 3 kan. So kita katakan kalau n sama dengan 3, x tu 4, betul tak? Jadi kalau kita plotkan graf ini, yang ni penting ya. Ini penting. Sebab dari sini kita akan dapat menyelesaikan in most cases. Ya, most cases dalam soalan-soalan yang melibatkan rectangle dan juga Riemann sum. Okey, n3 maka x adalah dia ada 4. So x1, x2, x3, x4. So macam ni. Jadi kalau kita perhatikan, betul lah ada 4 kotak, betul tak? So kotak pertama dekat sini. Kotak kedua kat sini. Kotak ketiga kat sini. So ada 3 kotak, ada 3 partition, point ni ada 4. Okey. So once kita dah dapatkan plot benda-benda macam ni, yang ini of course lah nanti kita kena tahulah kan x1 tu nilai dia apa, x2 tu nilai dia apa, x3 dan x4 kan. Jadi daripada nilai-nilai ini baru kita boleh substitutekan all the x value ini ke dalam fx. Kita akan dapatkan satu-satu nilai tu untuk kita masukkan ke dalam sini. Ini. Okey, pasal yang ini dah fix dah. Okey, so jadi apabila kita dah dapat keadaan yang macam ini, yang ini, barulah soalan tu bermula, dia akan tanya yang ini pula. Ini. For calculation, we are going to choose 3 sample point only. Alright, maksud dia yang untuk pengiraan dia hanya akan depends pada sama ada nak left end point ataupun right end point ataupun using the midpoint. Ada 3 sahaja. So ada left, right dan midpoint. Okey, secara umum dia kalau kita pilih left bermaksud dia depends pada sini tau. Nampak tak ada n sama dengan 3 kan? N3 ni bermaksud apabila kita nak pilih nilai-nilai x ini, kita akan pilih 3 juga tau. Dia bergantung kepada partition yang kita buat. Okey, kalau yang left tadi tu bermaksud kita akan pilih 3 titik di sebelah kiri. Maksud dia, we are going to choose x1, x2 and x3. Faham tak? Kalau yang right pula, kita akan pilih 3 titik di sebelah kanan. Maksud dia x2, x3, x4. Faham tak? Kalau midpoint, kita akan pilih midpoint. Ada berapa midpoint? 3 juga, iaitu 1 yang macam ni, 2 dekat sini dan juga 3 dekat sini. Alright. So itulah cara umum cara dia secara umum macam mana kita nak dapatkan x tu. Okey. Di sini ada sedikit keterangan. Ini saya detailkan lah ya. Types of sampling point. Kita ada left end point, kita ada right end point dan kita ada midpoint. Jadi yang ini yang diagram ini contoh saja ya. Ini contoh saja di mana kedudukan kotak itu dan juga graf tersebut. Ada sedikit perbezaan ya. Nampak tak? Left end point dengan right end point. Cuba tengok kotak tu, cuba tengok curve tu, nampak macam ni. Nampak nampak ini, kotak tu kat mana, kotak tu kat mana. Satu kat atas, satu kat bawah tau. Kalau tengok betul-betul left dengan right tu. Dan kalau kita membuat pengiraan, walaupun function yang sama, apabila kita guna left dengan right,
Jangan harapkan hasil mereka adalah sama. Tak dia tak sama. Dia berbeza. Alright. So kalau kita evaluate, kalau kita mencari luas under the graph by using left endpoint, dia akan memberikan satu nilai tertentu. Pada masa yang sama, kalau kita nak mengira graf yang sama tapi menggunakan right endpoint, dia akan memberikan nilai yang berbeza dengan left tadi tu. Okey. Jadi bila kita nak kira left endpoint macam tadilah ya. Sebagai contoh, ini contoh je ya. For n sama dengan 3. Jangan tengok yang ni. Yang ni dia buat banyak partition. Right? Ini contoh je. Right? Okey, kalau n sama dengan 3, kita tahu maksud dia ada 3 kotak. Ya, dia ada 3 partition, bermaksud kita akan pilih 3 point. Tapi bila kita nak buat lakaran garis lurus ini, bila n 3, maka point dia 4. Kita buat dulu macam ni, x1, x2, x3, x4. Oleh sebab dia left endpoint, maka kita akan memilih 3 titik dari sebelah kiri. Boleh di mana? Kat sini. Di mana delta x tu adalah macam biasalah, endpoint, beza endpoint bahagikan dengan partition yang ni. Ini kan? B tolak A per n. N tu adalah partition dia. Jadi kita tahu ya, dia akan jadi x4 tolak x1 bahagi dengan 3. Kenapa 3? N tu 3. Ini kan 3 kan? Jadi letak 3 kat situ. So, kalau kita faham left endpoint, maka right endpoint juga berkongsi idea yang sama. Right endpoint, kita akan ambil 3 point dari sebelah kanan. Ambil yang ini. Delta x dia masih lagi sama. Delta x adalah fix. Yang x yang mana satu ini sahaja yang kita perlu pilih yang sesuai. Left ke right ataupun midpoint. Ini adalah midpoint. Midpoint faham kot? Ya. So midpoint bermaksud kalau kita tahu nilai x1, kita tahu nilai x2, maka midpoint dia adalah titik tengah. So kita tambahkan 2 point ini, kita bahagi 2 lah. Maka kita tahulah point dekat sini. Jadi kita akan automatically kita akan dapat 3 point juga untuk midpoint. So ini adalah nilai-nilai x ya. Dan ingat nilai-nilai x inilah yang akan kita masukkan ke dalam fx tu. Ini yang saya maksudkan. Kalau kita perhatikan rumus asal balik, yang ini, nampak tak yang ni? fxi ni kan? Fxi inilah yang kita kena tentukan xi yang mana satu. From the left, from the right ataupun midpoint. Boleh ya? Dan bila kita dah dapat, kita masukkan ke dalam fx tu untuk dapatkan nilai. Satu persatu So maksudnya ada 3 lah. Okey, kalau dah clear yang itu, okay, we go to our first example. Mudah sahaja. Kita lihat kat sini. Use 3 sub-interval. Okey, dah jelas dah ya. 3 sub-interval bermaksud n sama dengan 3. Okey, are we given the function? Yes, we are given the function. Yang ni, y sama dengan x cube plus x. Ataupun fx sama dengan x cube plus x. Lepas tu endpoint. Ya, kita diberi endpoint. Dia kata antara 1 dengan 4. So inilah A, inilah B. Okey, dia punya method dia suruh menggunakan left endpoint. Okey, apa yang perlu kita buat adalah kita kena buat diagram ini. Buat ni dulu. Buat ni dulu. Jadi kita pun cari dia. Ini adalah info dia. N sama dengan 3, kita faham kan? Lepas tu delta x ni kita kena cari dulu, iaitu 4 tolak 1 per 3. Faham kan? Yang ni. So kita dapat 1. So delta x ni 1 lah. So macam tu. Okay, now diagram dia adalah macam ni. Nampak tak? Ini. Oleh sebab n sama dengan 3, maka sample point dia ada 4. So 1, 2, 3, 4. Macam tu. So lepas kita dah dapatkan sample point tu ada 4 bilangan dia, kita masukkan endpoint dia. Endpoint dia adalah 1, 4. Masukkan siap-siap. Yang warna merah ni. Yang ni 1, 4. Masukkan. Masukkan. 2, 3 ni kita tak masukkan lagi tau. Kita masukkan endpoint dulu. Maksud dia kita letak 1, kita letak 4.
Tengah-tengah ni kita akan isi selepas kita tahu yang ini. Yang warna pink ni, kita tahu delta X tu 1 kan. Maksud dia, start from here, tambahkan 1 pada setiapnya. So maksud dia 1 tambah 1 dapat 2. 2 tambah 1 dapat 3. Dan of course, 3 tambah 1 automatically dapat 4. Boleh? Ini cara kita nak melengkapkan garis nombor ini. So, once kita dah dapat yang ini, back to the question, dia minta kita mencari left end point. Maksud dia sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Jadi, kita kena pilih dari sebelah kiri. Berapa banyak point yang kita nak pilih bergantung kepada n. Oleh sebab n ni 3, bermaksud kita kena pilih 3 point sahaja dari sebelah kiri. So, x sama dengan 1, x sama dengan 2, X sama dengan 3. So, kita masukkanlah ni. F1, F2, F3. Substitute ni, masukkan, kirakan dengan menggunakan function yang diberi macam ni. Boleh? So, jadi kita lengkapkan rumus kita. Kita dapat yang ini. Yang ni. So, F1 plus F2 plus F3. Ini adalah delta X dia. Kira yang ini. Dapatkan nilai dia. So, F1 dapat 2, F2 dapat 10, F3 dapat 30. Kita calculate, kita dapat 42. Boleh? Okay, so kalau kita faham yang ini, contoh yang seterusnya pun menggunakan idea yang sama. Okay, kita tengok pula kalau menggunakan right end point. Ya, kalau guna right end point, maksud dia, soalan yang sama ya. Soalan yang sama, kalau menggunakan right end point, kita akan pilih yang sebelah kanan. 3 nilai sebelah kanan. Jangan ambil semua tau. Sebab n tu 3. Bila n 3, kita kena pilih x pun 3. So 2, 3, 4. So F2, F3, F4. So rumus dia jadi yang ini. Dan akhirnya kita akan dapat nilai 108. Nampak tak? Dia punya luas tu berbeza. Ini kalau menggunakan right. Tadi kita guna left, kita dapat 42, betul? Nampak tak? Dia tak sama. Okey? Ini kalau guna right. Kalau guna midpoint, sama juga. Sama juga, kita guna midpoint. So, ada 1, ada 2, ada 3. So, jadi F 1.5. Macam mana dapat 1.5? 1 tambah 2 bagi 2. Sebab dia nak titik tengah. Ya, yang ini pula 2.5 ni adalah 2 tambah 3 bagi 2. Dapat 2.5. Yang ni pun sama. So, once kita dah dapat yang ini, kira yang ni. What is the value for F 1.5? Masukkan ke dalam rumus tadi tu. Ke dalam function tadi tu. Jadi, pendek cerita, kita akan dapat bentuk yang macam ni. Dan dia akan end up dengan 69.4. Nampak tak? Ketiga-tiga approach itu dia memberikan nilai luas yang berbeza. Okay guys. So itu satu contoh. Contoh yang kedua, kita lihat selang yang sedikit berbeza. Dia nampak sama. Idea dia sama, tapi dia punya pengiraan tu sedikit berbeza. Okay, contohnya macam mana? Ini ya. Okay. Dia punya keyword dia kata left end point. Okay, kita tahu dah ya, left end point. Lepas tu dia bagi function iaitu fx dah diberi. Dia dah bagi end point iaitu 0, 1 dan dia bagi n for sub interval. Okay, dia dah bagi semua yang ini. Jadi kita dah boleh kumpulkan semua maklumat. Kita tahu fx tu adalah 1 minus x squared. N tu 4 dah bagi. Dia punya endpoint dia adalah 0, 1. Kita dah tahu dah. Kita dah boleh buat diagram apa ni, garis nombor tadi tu. Dan dia punya delta x tu adalah 1 tolak 0 bahagi 4. Iaitu B tolak A over N. Kita dapat 1/4. Maksud dia, beza setiap kotak tu, setiap interval tu adalah sebanyak 1/4. Jadi maksud dia, bila kita buat garis nombor tu, nampak? Dia macam ni tau.
kita parking dulu endpoint tu, iaitu 0 dengan 1. Yang warna merah ni, 0, 1 letak dulu. Ya, oleh sebab n tu 4, bermaksud point dia ada berapa? Ada 5 kan? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, jadi 0, 1 letak dulu, itu adalah endpoint dia. Lepas tu dia kata apa? Delta X ni 1/4 kan? So, kena tambahkan. So, maksud dia 0 tambah 1/4, 1/4. 1/4 tambah 1/4, 2/4. 2/4 tambah 1/4, 3/4. 3/4 tambah 1/4, 1. So, job done. Nampak tak? So macam tu. Jadi, soalan ini dia minta kita cari from the left. Bila from the left, kita akan ambil, okay, n berapa? N tu 4 kan? N tu 4, bermaksud kita akan pilih 4 point. From the left. Jadi, kita pun akan memilih yang ini. 1, 2, 3, 4. So, ini adalah nilai-nilai X yang kita pilih. Kena substitutekan setiap nilai X ini ke dalam Fx tadi tu. Maka, kita nak dapatkan nilai F0, F1/4 dan sebagainya. So, kita cari yang itu. Kita masukkan ke dalam rumus macam ni. Ini ini kira sesuatu. Jangan lupa, ini ada 1/4. Dekat luar ni kirakan ni semua. Dan kita akan dapat jawapan 25/32 or 0.78. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu untuk video kali ini. Hope you enjoy the video. See you in the next video. Thanks for watching.